Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan mustahil padanya itu ialah barang yang tiada membenar akal akan adanya barang. Situ deh. Dan mustahil padanya. Mula-mula tadi molek dah tadi tu. Dan makna perkara yang mustahil padanya, artinya padanya tu pada akal. Gitu dah. Dan makna perkara, jadi caranya ialah muta'allaq bagi hukum akal. Bukan orang panggil duk cara hukum akal sengerti tidak. Nah, duk cara muta'allaq bagi hukum akal dia panggil. Iaitu tepat gantung bagi hukum akal. Gitu dah. Kerana kalau orang panggil makna hukum akal, dia tak kata perkara dah. Kerana diri hukum tu kena kepada istihalah, dia panggil. Apa istihalah? Iaitu adamu qabulis subut. Gitu. Adamu qabulis subut. Adam tidak, qabul terima, subut sungguh. Mana tak terima sungguh, artinya tidak. Gitu. Itu orang panggil kena ke hukum akal hak sengerti-ngerti. Nah, hukum akal hak sengerti-ngertinya kena kepada tidak. Bahasa Arab panggil istihalah. Jadi hak lepasnya wajib. Wajib tu kena muta'allaq bagi hukum akal. Benda perkara yang berhubung kait dengan hukum akal. Jadi hukum akal sengertinya ialah wujub. Nah, wujub tu apa? Adamu qabulil intifa. Adamu qabulil intifa. Adam tidak, qabul terima, intifa ternafi. Mana tak terima ternafi, tak terima tidak. Artinya sungguh. Gitu dah. Jadi hukum akalnya pertama sungguh. Yang keduanya tidak. Yang ketiga nantinya jawaz. Apa jawaz? Qabulus subut taratan wa qabulul intifa taratan ukhra. Mana terima tidak
terima sungguh, terima tidak pada satu masa yang lain-lain lah. Jadi orang panggil apa? Boleh jadi. Kita pitah dulu sebelum tu. Hukum akal ni ada 3 kalau orang tanya. Keputusan yang dikeluarkan oleh akal, mana hukum akal? Ada 3. Mana? Wujub, istihalah, jawaz. Itu bahasa Arab. Oleh kerana kita orang Melayu ni kena tahu hukum Melayu lah. Nah, hukum akal ada 3. Gapo dia? Sungguh, tidak, boleh jadi. Tu 3 tu. Jadi cara dalam ini bukan hukum akal. Dia panggil benda yang dihukum oleh akal. Nah, kalau tu guru hamba dia kata akal hukum, bukan hukum akal. Terbalik. Apa akal hukum? Yang ni benda hak dihukum oleh akal. Itu dia panggil akal hukum. Muta'allaq, tepat gantung, tepat hubung kait dengan hukum akal. Contoh kita kata ini botol. Kita akalnya duduk dalam kepala otak kita ni. Apa kita nak hukum pada botol ni? Nak hukum apa? Gerak dia atau diam dia. Bergerak botol dan diam botol ni kita hukum boleh jadi. Itu dia panggil jawaz. Boleh jadi, terima kedua-dua. Botol ni nak gerak, boleh. Nak duduk diam, boleh. Terima dengan kepala otak tu dia panggil boleh jadi, jawaz. Gerak dan diamnya botol ni dipanggil jaiz. Apa? Benda hak dihukum dengan boleh jadi, dengan jawaz tadi dipanggil jaiz. Gitu. Bukan jaiz Jabatan Agama Islam Selangor, bukan. Jaiz dengan zai tu dah. Gitu. Jadi pada MK ni nak menyata akal hukum, bukan hukum akal. Sebab tu dia kata dan bermula makna perkara yang mustahil. Sebab tu dia kata perkara, benda, kena ke benda. Perkara tu tak ada kira lah. Sifat ke, zat ke, apa saja. Masuk dalam perkara umum. Kelakuan ke, hal ke, ia berlaku. Masuk dalam perkara. Dan makna perkara yang mustahil. Mana perkara yang dihukum dengan istihalah. Itu. Perkara yang dihukum dengan tidak, dengan akal kita. Apa? Makna perkara yang dihukum dengan istihalah, dengan tidak, padanya, yakni pada akal. Dan makna perkara yang mustahil padanya, nyo tu nak marji' ke mana? Artinya dia tafsir lalu dah. Artinya nyo dhamir pada nyo tu. Pada akal. Itu je. Artinya ginilah. Dan makna perkara yang mustahil apa? Barang yang benar kok sebelah ada akal tak boleh nak terima. Akal tak boleh membenar, tak boleh tasawuf, tak boleh nampak. Kalau dah hak boleh akal pada ada. Kalau tu nak terima kata ada tak boleh. Kau sebelah ada tak boleh nampak. Tak terima nak kata ada. Pitah maknanya ke apa? Hanya mengaku ia akal dengan tentu tiada nya barang. Sebab apa kena kata tiada? Sebab dalam mata tu dia kata ada. Ada lawannya tiada. Gitu. Sungguh tu baru lawannya tidak. Sebab tu kalau kita mengaji kitab Arab, dia tafsir selalu. Mana? You mari definisi wajib akal pada bahasa Arab kata kan? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tidak dibenarlah pada akal ada tiadanya. Tiada dengan makna tidaknya, ai intifa'uhu. Mana akal kita tak boleh nak nampak kok tidak. Kok tidak tak boleh nak nampak. Mana apa? Pitah maksudnya barang tentu sungguh. Gitu. Kenapa? Karena tidak lawannya sungguh. Tiada lawannya ada. Kenapa takwil lagu tu? Supaya nanti bila kita masuk mengaji sifat hukum sifat ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan ni, hukum sifat ketuhanan ni, wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', bahasa kalam,
kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran mutakalliman itu bukan semuanya ada. Nah, bukan semua sifat Tuhan tu jenis ada. Semua sifat Tuhan tu sungguh, tapi bukan semua sifat Tuhan tu ada. Hak adanya mana? Zat Tuhan dengan sifat-sifat ma'ani dia panggil. Sifat maknan, sifat yang ada diri dia. Mana? Qudrat, irada, ilmu, haya, sama, basar, kala. Ini orang panggil sifat wujudiyah. Zat Tuhan wujudi, sifat-sifat ma'ani Tuhan wujudiyah. Mana sifat wujudiyah ni artinya sifat yang kalau dibuka hijab pasti nampak. Lau kushifa 'annal hijabu la ra'ainaha. Kalaulah Allah Taala buka hijab ni, pasti kita akan dapat nampak. Orang panggil sifat-sifat wujudiyah. Lagu tu. Nah. Adapun wujud sendiri, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsih wahdaniyah. Sifat-sifat ni sungguh saja, bukan naik sepatah ada dak. Nah. Jadi kalau kita kata wajib akal tu perkara atau barang tentu ada, bermakna hak ada sengotinya zat Allah dengan sifat-sifat ma'ani lah. Orang panggil perkara hak wajib akal. Barang yang wajib akal mana? Barang tentu ada, perkara tentu ada ke apa? Zat Allah tentu ada. Lepas tu qudrat, irada, ilmu, hayat tentu ada. Adapun wujud ada tu sendiri tak ada. Ada tu sendiri tak ada. Lepas tu tak masuk dalam wajib akal. Ni sini benak ni. Nah, qidam tu tak ada. Qidam tu hanya sungguh saja. Diri qidam. Apa qidam? Tidak ada awal bagi ada. Tidak ada permulaan bagi ada. Diri tidak ada permulaan bagi ada tu tak ada. Kalau dibuka hijab pun tak nampak. Diri tidak ada permulaan bagi ada. Tapi sungguh tak Tuhan ni tidak ada permulaan bagi ada. Sungguh. Sebab lam yali, tidak diperana, tidak dijadikan. Jadi Tuhan tidak ada permulaan bagi ada tu sungguh. Tapi diri tidak ada permulaan bagi ada tu bukan benda ada, hanya sungguh saja. Jadi tiap-tiap benda ada tentu sungguh. Tiap-tiap sungguh belum tentu ada. Ada ke tak tu tiap-tiap benda ada pasti sungguh. Tapi tiap-tiap sungguh belum tentu ada. Mana? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsih wahdaniyah. Ini sungguh ada tak diri sifat tu? Ada. Sungguh saja. Jadi nak bagi jami', apa jami'? Menghimpun sekalian sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni masuk dalam kata wajib akal, maka ditakwilkan lagi orang panggil ada dengan makna sungguh. Tu. Jadi wajib akal ni apa? Perkara tentu sungguh. Supaya masuk habis wujud Allah sungguh, sedia Allah sungguh, kekal Allah sungguh, kudrat di zat Allah sungguh. Jadi semua tu wajib akal. Gitu. Habis. Jadi kalau kita tak tahu lagu tu jadi pening. Pening lagu mana bila kita masuk mengaji sifat ketuhanan nanti? Dia akan bagi ini sifat nafsiyah, ini sifat salbiyah, ini sifat ma'ani, dan ini sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah, sifat yang nak cerita tentang diri zat. Maka adakah dia tu naik ke tahap wujudiyah? Dah. Khilaf di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Tu tidak fardu ain lah. Nanti kita akan bahas. Cuma nak cerita juga, biar kita tahu juga, biar hak tidak fardu ain pun. Nak yaknya perbahasan ulama ni siapa ditis tahu tu. Ada tu ulama Asy'ariyah Maturidiyah dia berkhilaf. Dia ada tu. Adakah ada tu ada atau ada tu tidak ada? Macam kita kata handphone ni ada tak? Ada. Duk mana ada handphone? Cuba tunjuk duk mana ada handphone. Di sini ke? Ni ke atas ni ke? Tak ditunjuk ada. Dia mana ada handphone? Ada. Mana tengok? Tunjuk handphone. Tu nampak handphone kau nampak ada handphone sekali. Nampak handphone tak nampak ada handphone kat sini. Tapi kita reti tak handphone tu ada? Ada. Reti. Diri ada tu kita tak nampak duk mana? Ada warna merah menyala-nyala kau diri ada. Dah. Jadi katanya Asy'ariyah,
ada tu ialah perkara hak dibuat kira dalam kepala otak je dia panggil. Amrun i'tibariyah dia panggil. Perkara hak dikira-kira sungguh pada akal saja. Jadi ada tu tak ada. Tak ada. Tak ada, tapi sungguh. Lagu tu dah. Sungguh. Jadi ustaz ada ke tak? Ustaz ada ke tiada? Ustaz ada malam ni. Sungguh kan? Sungguh. Sungguh ustaz ada tengok. Ustaz ada ke tak malam ni? Ada. Ada ke ustaz ada? Ada ke ada ustaz tu? Tak kecek lagu tu. Dah ni pelik bunyi bahasa Melayu dia dah ni. Sungguh dah ustaz ada. Sungguh pak. Gitu. Bukan ada dah ada ustaz tu. Puyo soalan mu ni ni. Ada ke tak ada ustaz? Ada ustaz tak ada. Lepas tu sungguh kan? Itulah gitu. Jadi ustaz ada? Ada. Duk mana ada? Boleh tunjuk duk mana? Di serba dia ke? Nah, di lengan dia, di siku dia? Tak ada. Ada tu tak ada. Tapi reti. Selama mana ada zat dia, direti dalam kepala otak kita, ustaz tu ada. Gitu kan? Jadi ada tu tak ada. Tu jenis sifat. Jadi bawa pergi ke Tuhan. Lagu mana? Allah ada tak? Ada. Ada Allah ada tak? Sudah tak berani nak jawab kok gitu. Allah ada ke tak? Ada. Tak jawab tak ada ni kafir Allah ada tak? Ada. Nah. Ada Allah tu makna sifat ada tu ada ke tak? Tak ada. Nah, gitu. Tak ada. Tak ada tapi sungguh. Gitu Tapi sungguh tapi. Nak cerita kata sifat ada tu bukan ada. Hanya sungguh saja. Apa? Amrun i'tibari. Dikira-kira pada akal. Itu kata Asy'ariyah. Katanya Maturidiyah, ada ni tak boleh nak kata tak ada terus. Dah tak boleh nak kata ada terus. Jadi kalau ada handphone ada. Duk mana ada handphone? Tak ada. Tak ada handphone jadi tak ada Ada handphone. Kalau ada handphone, ni handphone patutnya ada duk tepek dengan dia. Gitu pula. Patut. Kata Maturidiyah, ada tu ialah satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap ada. Payah sikit tak faham tu. Menengahi antara ada dengan tak ada. Tu. Sebab tu kau tu marjuh, lemah sikit. Sebab apa? Payah kita nak faham. Benda ni kalau ada betul-betul ada betul-betul, tak ada betul-betul tak ada betul-betul. Kalau sungguh dalam kepala otak saja sungguh dalam kepala otak. Tapi tak dia. Dia bukan sungguh dalam kepala otak saja. Sungguh di diri benda. Dia panggil apa? Amrun khariji, bukan amrun fi zihni, bukan amrun i'tibari saja dah. Amrun khariji dia. Perkara yang sabit sungoti pada diri zat. Tapi diri benda tu, diri ada tu tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul. Dia panggil apa? Hal, satu kelakuan. Al-halu sabitatu li zati ma damati zati khairu mu'allalatun bi illati. Dia kata gitu. Ada ni kata Maturidiyah, tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat, tak dikeranakan dengan satu kerana. Panjang sikit. Jadi kalau Maturidiyah orangnya dia, Tuhan ada ke tak? Ada. Ni kok tu usulul aqaid tu. Yang tukar. Ni. Kok tu teras akidah. Kalau jawab Tuhan tak ada, kafir ya. Allah ada tak? Ada. Tu hak fardu ain kita kena mengaji nanti dah. Tuhan mesti ada. Tak ada Tuhan tentu tidak. Dalilnya alam ni. Lepas tu tanya soalan sekali lagi tu, hak ni hak tidak fardu ain. Hak ni hak furu'ul aqaid dia bang. Cabang-cabang perbahasan dalam ilmu akidah. Ada Allah tu ada ke tak? Soalan kedua. Jawab Maturidiyah, ada tu tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat, tak dikeranakan dengan satu kerana. Panjang. Jadi kalau Asy'ariyah pendek Allah ada ke tak? Ada. Ada Allah ada ke tak? Tak ada. Gitu ya jawab. Ada Allah tak ada. Sungguh dalam kepala otak. Senyap situ. Kalau Maturidiyah Allah ada ke tak? Ada. Ada Allah tu ada ke tak? Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat, tak dikeranakan dengan satu kerana. Panjang jawab dia. Tu contoh lah tu. Contoh orang panggil perbahasan ghawamid fi ilmil kalam, yang rumit-rumit dalam ilmu kalam. Hak tu tak fardu ain. Jangan pula kita terpayuh nak faham kata ngaji 420 bahasa aku ngaji mana. Awak tu salah faham. Orang banyak ada hak tu tak fardu ain, apa punya
nak jadi lagu tunya. Nah, hak tu tak fardu ain kan tu. Cuma nak cerita juga sebab apa? Supaya kita faham kata kategori sifat. Jenis-jenis sifat ni bukan semuanya bahasa ada. Ada hak tak naik sampai tahap ada. Hanya sungguh saja. Jadi sebab tu ulamanya dia takwil. Wajib akal tadi barang tentu ada makna sungguh. Artinya barang tentu sungguh. Supaya masuk semua hak wajib akal tu dalam kategori wajib akal. Jadi ada Allah mesti pada akal. Nah, wajib pada akal. Sedia Allah wajib pada akal. Wajib pada akal. Tak serupa Allah akal yang baru. Wajib pada akal. So tak ada Allah pada zat, pada segala sifat dan pada sebagainya. Wajib pada akal. Di zatnya ada sifat perkuasa. Kata wajib akal. Gitu. Jadi sebab tu lawan muqabil dia. Muqabil mana? Lawan bagi wajib akal, mustahil akal. Apa mustahil akal? Barang yang tiada membenar oleh akal akan adanya. Tak cocok tu, tak secocok. Lawan dia tu tak secocok. Dan patut nak kata gini, hanya mengaku ia akal dengan tentu tiadanya barang. Tiada lah sebab apa? Sebab ada lawannya tiada. Musannif nak royak kita. Jadi sengaja musannif ni dia pitah maksud nombor 3 selalu. Patut dia kena takwil dulu. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Itu definisi. Sebab apa? Sebab benda bukan ada tu, sungguh saja. Masuk dalam mustahil akal. Siap. Masuk mustahil akal kafir kita. Barang tentu tiada, tapi sungguh. Sifat lah kita kalau gitu kan. Barang kamu tu ustaz gapo dia barang ni. Banyak barang ni kata ni. Kena Kelantan pula barang ni kan. Tu barang kan ada tu. Barang ni ikutlah zat Allah Taala tu apa? Barang tentu sungguh lagi ada pengetahuan tu di zat Allah Taala. Ila akhir. Gitu dah. Jadi sebab tu hukum ni sangat penting. Sebelum kita nak masuk mengaji hukum ketua wasail mana anak tangga pada nak memahami ilmu kalam. Apa duk cara kita tu duk cara hukum akal saja. Akal. Sebab apa? Sebab kata Imam Haram. Ianya apa? Bahaya pada agama. Kalau tidak jadi fasik mubtadi' kufur. Wa a'yadu billahi min zalik. Ni bahaya. Sungguh sebab dia banyak mukjizat. Jadi mukjizat pula. Akhirnya dia berkhutbah. Khutbah. Jadi dajjal ni bukan hak ni bodoh-bodoh betul dah. Khutbah. Kita khutbah bukan al-masihid dajjal. Hei manusia, jaga-jaga kalian daripada al-masihid dajjal. Siapa orang kata? Dajjal. Tu dajjal sendiri memperingatkan tentang bahayanya dajjal. Jangan main. Tapi akhir khutbah tu dia mengaku dia Tuhan. Dah. Ana akulah Tuhan semua. Ketika tu baru buta mata kanannya, putus telinga kirinya, tertulis kafir di dahinya. Allah fitnah dajjal tu. Jadi daripada mengikut dajjal, mengikut dajjal. Stop matahari, cak. Tak saya mengaku dia Tuhan, tak boleh makan, tak boleh minum. Stop. Kita bising ni. Jadi setahun tu tak boleh semaya 5 kali sehari. Sehari mana jadi setahun. Tu tengok. Jadi kalau tak lagi pekoh lagu mana kalau dajjal mari. Tu ni nak ajak kau berahi sangat konspirasi dajjal. Tambah begitu berahi sangat. Kalau ngaji fatma'in gini tauhid pekoh sangat tu. Tidak dua asing itu. Kalau ustaz kita, tuan-tuan, mau dajjal, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum.
Nabi kata apa? At-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit-ta'ah. Makanan untuk orang mukmin itu tahlil. Apa tahlil? Halala yuhallilu tahlilan la ilaha illallah. Ya, ni. Lepas tu makan tu 3 pinggir. Nah, tak ketaruh tu 3 pinggir baru sedawa. Bukan la ilaha illallah tu sedawa dianya. Tak kira makan ni cerita Doraemon mana. Seorang manusia makan nasi 10 pinggir. 10 pinggir ni. Makan nasi 10 pinggir. Sikit lagi 10 pinggir dah. Satu kontainer tu. Senang. Makan nasi satu kontainer. Banyak sangat. Biar 10 pinggir. Terima ke tidak pada akal kita seseorang manusia makan nasi 10 pinggir? Tak akal kita. Tak terima tu lah soalan. Terima ke tak terima? Tak terima deh. Sebab apa tak terima? Soalan kedua. Sebab apa tak terima pada akal kita? Orang makan nasi 10 pinggir lapar lagi. Sebab tak normal sebab makan nasi 10 pinggir tak kenyang, lapar lagi. Terima ke tak terima? Tak terima. Kenapa tak terima? Soalan kedua pula. Sebab apa tak terima tu? Tak terima dengan akal kita. Tak terima dengan akal kita. Seorang yang makan nasi 10 pinggir tapi tak punya, tak lapar, jawapannya betul. Terima. Sebab apa terima? Sebab bukan nasi bagi kenyang. Yang kata 10 pinggir. No, satu benda padi ataupun satu kontainer, 1 kilo padi je telah. Nah, tu yang tak bagi kenyang, tak kenyang. Siapa yang bagi kenyang? Allah. Baru jawab betul, tak terima. Pada adat tak terima. Sebab apa? Pada hukum adat ni makan nasi 2 pinggir pun kenyang. Tapi ingat, hukum adat sah menyalahi. Sah menyalahi. Tapi dia khilaf ulama. Tapi sepakat. Nama yakul yu'ati umati pada kami iyun pada pada panah tubuh Nabi belum hilang. Nabi sabar dah. Terima dah pada adat. Pada adat zaman tu. Zaman Rasulullah tak terima pada adat. Sebab tu Abu Jahal kata dia tak terima. Sebab apa? Sebab dia tukar hukum akal dengan hukum adat. Sebab tu yang panggil Abu Jahal, bapak bodoh. Nah? Timur. Sebab tu saya tahu. Allah. Ada orang Melayu dulu pergi Mekah. Ada sakit sangat. Pak mentuk nenek moyang itu ada pada adat dulu. Ada. Berapa bulan? Bulan naik kapal layar. Tu moyang cek. Nah. Itu satu. Yang sampai kepada
Fikir tapi tak kenyang. Yang keduanya hukum akal, hukum adat ni kita kena kuasai. Kenapa? Supaya yazharu ala yadil wali. Nah, kalau yang itu sunnah, tapi sejuk, sejahtera, terang bakar yang kira adat. Padahal hukum akal, hukum adat sah menyatakan Allah yang menjadikan kebakaran dengan baik. Nah, jadi hak betul ke mana Ustaz? Di sisi kita pasal kau Allah jadikan sejuk, pada adat sah menyalahi. Gitu. Akidah kita nak bawa hak nak jumpa tu kan akidahnya man rabbukan nak jawab. Kan dia keras lampu dapat juga. Atau keras lampu memberi juga. Kafir. Ijma' ulama kafir. Ni mazhab pula. Tak payah penado. Aduh, kalau tak sapa makom tu jangan. Ada orang sapa makom tu sungguh. Yang tak makan obat, dia tarku ikhtiar. Aja maha kuasa, makhluk tak ada kuasa. Kuat email dia ni. Betul ke? Betul tu. Kira-kira hakikat betul. Itu lagu tu. Jadi kita ikhtiar, kita usaha pada patut dengan diri kita. Itu maksud kita. Bukan maksudnya sungai bar. Lepas tu kau kena video saya bar saya ni. Padahal golok tu. Nah, aduh, waktu mengarut lagu tu nah. Baik, habis itu. Jadi dua dah. Wajib ahli. Gitu. Tak boleh beritahu sekali dengan ada tu ke apa? Tiada. Hak tak boleh beritahu sekali dengan pendengaran ke apa? Pekak. Ayat ada itu dah. Ayat ada tak? Turun kereta masuk. Pergi semua lagu tu sekejap tak ada. Bodoh apa mengaji lagu tu? Ulama dia duduk bodoh nak susu ilmu nak jadi kita jadi bengong dak. Jadi bengong tu. Itu lagu tu. Dalilnya itu dah. Habis. Kemudian kata dianya dan yang harus, yakni dan makna harus. Harus ini jaiz. Jaiz dia ahli sunnah wal jamaah harus dapat nampak zat Allah sebab Allah ta'liqkan dengan benda yang harus. Mana? Iaitu ketika mana Nabi Musa minta dengan Tuhan kan? Nah. Ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabb juga ta'liqul jaiz bil ta'liqus syai' bil jaiz jaiz menggantungkan sesuatu dengan perkara yang harus. Tu harus juga. Itu. Jadi bukit duduk tetap harus banyak mana bukit masih tetap di Malaysia. Jadi boleh terima tak? Boleh terima. Tapi masa lain-lain. Masa lain-lain. Tak boleh kita kata saya tengok satu bukit ketika mana dia duduk diam itulah dia bergegar-gegar. Mana dia duduk dia patut bergegar-gegar. Masa dia duduk dia tu dia gegar-gegar. Mana duduk gegar tak duduk dia. Duduk dia tak gegar lah tu kan. Sebab apa? Dua perkara berlawanan tak boleh beri pun sekali. Tu dah. Dan yang harus padanya pada akal itu ialah barang yang membenar. Mana barang yang menerima oleh akal akan adanya, ada mana sungguhnya takwil dah nah, akan adanya, akan sungguhnya barang dan mengaku dengan dia oleh akal, maknanya
mengaku dengan dia dengan barang, dengan sungguh barang tersebut, begitu apa? Dan mengaku oleh akal dengan dia dengan sungguh barang, dan membenarkan oleh akal akan tiadanya, yakni tidak nyonya barang. Maknanya pada masa lain-lain, begitu apa? Itu dah. Terima dua belah, tapi pada masa lain-lain. Bukan terima dua belah pada satu masa, tak boleh. Nah, sebab gerak dengan diam ni dua perkara berlawan ni. Jadi gerak dengan diam ni pada satu masa berhimpun mustahil. Sunyi tak ada kedua-dua pada satu masa pun mustahil. Saya tengok bukit itu gerak pun tak, diam pun tak. Boleh? Tengok. Gerak pun tak, dia pun tak. Kok mana? Mustahil ke? Berhimpun dua-dua pun mustahil. Tak ada dua-dua, sunyi dua-dua pun mustahil. Terima salah satu dengan tak tentu harus. Harus ni. Tak tentu mana-mana. Bukit, nak gerak, nak dia. Tak tentu masa bila, saat bila. Harus terima. Tentu dengan masa tertentu wajib. Mesti juga. Pada saat ni, contoh pukul berapa ni? Pukul 9.11. Pada saat pukul 9.11 ni, tentu kata dia betul. Betul tak? Tentu. Pukul 9.12 gerak. Tentu. Mesti. Salah satu tu mesti dengan tentu. Dengan tak tentu harus kedua-dua. Dengan tak tentu nak gerak boleh, nak dia boleh. Tak ada masalah. Tak ada kata wih pelat demo mana boleh ke. Dah. Biasa. Terima. Tasawur pada akal. Terima pada akal. Botol diam, terima. Botol nak gerak, terima. Tak ada masalah. Itu lagu tu dah. Tapi tak diam dan tak gerak satu masa, tak terima. Atau gerak dan diam satu masa, tak terima juga. Itu lagu tu dah. Mustahil. Tu. Baik. Habis itu. Kita sapa di stesen dah tu. Dia buat bitel. Kalau dalam kitab Jawi buat bitel. Kalau kitab tu dia buat kan? Kitab Rumi tu kan? Dia buat garis. Dia buat bul. Penjagaan. Boleh tak? Penjagaan tu mana? Tanbihun. Kalau dalam kitab Arab kata tanbihun. Apa tanbihun? Ai kalamun ati munabbihun liman ghafalahu, dia panggil. Kalam yang lagi akan ni ialah sebagai nak menjagai kepada mereka yang kelalaian. Kita berhenti situ dulu dah. Penjagaan. Wallahu a'lam. Tak boleh banyak-banyak. Takut bibit selipat tangan bani. Tak pakai kaki dah. Pening nak itu. Pening atau pening tangan dia. Tak boleh pening lah. Kesimpulannya begini. Kita buat kesimpulan dulu. Hukum akal 3. Mana? Mesti atau sungguh, tidak, boleh jadi. 3. Benda yang dihukum oleh akal pun 3 jugalah. Mana? Benda tentu sungguh, ada benda tentu mesti, benda tentu tidak, benda terima sungguh, terima tidak. Lagu tu. Tu yang sebenarnya nak cerita. Untuk panggil akan dia nyonyo. Hak tu yang sebenarnya kita nak kena pegang dah. Jadi kalau orang tanya hukum akal ada berapa? 3. Mana? Sungguh atau mesti, tidak, yang ketiganya boleh jadi. Boleh jadi. Itu dah. Lepas tu benda hak dihukum oleh akal hukum dia panggil. Ada 3 juga. Mana? Benda tentu sungguh atau benda tentu mesti. Yang kedua, benda tentu tidak. Yang ketiga, benda terima sungguh dan benda terima tidak. Itu lah. Selesai masalah. Itu yang nak cerita. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.